bersama saya Leslie Lerunda Anak Langit. Saya sebagai host anda untuk Pita Podcast pada hari ini, yang untuk episod yang pertama. Saya bersama dengan Cik Dayang Azimah, salah seorang pustakawan di Pita Semarang 2. Apa khabar Cik Dayang? Alhamdulillah sihat. Les, apa khabar? Baik, saya sihat hari ini. Dah makan? Dah, baru je makan. So, dah makan juga? Dah. Syukurlah. Saya ingin bertanya, berapa lama Cik Dayang telah bekerja di Pita Semarang 2? Okay, before that, sebelum kita mula, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Pita Production yang sudi menjemput saya untuk julung-julung kali. Apa yang saya dapat maklum, memang julung kali dilaksanakan, iaitu Pita Podcast. Dan inisiatif yang baik daripada pihak Pita. Okay, berbalik kepada soalan. Cik Liz tanya apa tadi? Berapa lama Cik Dayang bekerja di Pita Semarang 2? Okay, untuk bekerja di Pita, memang sejak saya bekerja, saya masuk pada tahun 2019 dan saya terus ditempatkan di Pita, Kampus Semarang 2. Dan bila saya diletakkan di sini, memang saya terus diletakkan di bahagian perkhidmatan sampai sekarang. Okay, so untuk bahagian perkhidmatan ni memang kita boleh cakap ini adalah nadi ataupun untuk sesuatu perpustakaan. Kita bagi servis kepada orang. Kalau saya nak tanya Les, apa yang di kepala sekarang servis yang biasa like berbagi? Selalunya peminjaman buku, pengulangan buku, betul servis macam mana untuk mencari maklumat dalam OPEC. Selalu macam itulah. Itu yang common lah, yang common. So untuk zaman sekarang library dah memang bergerak sangat agresif. Okay, kita dah banyak terlibat dengan pelbagai event, pelbagai program. So untuk di bahagian perkhidmatan, saya nak tegaskan memang kita di sini ada, di bawah bahagian perkhidmatan kita ada perkhidmatan pelanggan dan juga koleksi. Dan selain itu juga untuk perkhidmatan juga terlibat dalam unit pembelajaran, penyelidikan dan rujukan. Okey, dekat situ memang macam biasa kita akan beri kelas, kita akan membantu dalam bahagian penyelidikan. So basically memang kita memberi perkhidmatan lah kepada kita punya user. And then untuk di Pita keseluruhan, kita juga saya juga dibantu oleh Puan Nur Afika Abdullah, pustakawan kanan, dan dia akan handle di Pita Semarang, dan Puan Khairul Nikmah Osman akan in charge untuk bahagian perkhidmatan di kampus Mekah. Okay, macam kita tahu pada 2020 kita hadapi dengan pandemik COVID-19. So dia juga sedikit sebanyak menjejaskan perkhidmatan perpustakaan yang selalunya para pelajar akan pergi ke perpustakaan untuk cari barang atau cari bahan, buku-buku. So macam dalam kita pandemik, macam mana pengurusan atau perkhidmatan yang dijalankan pihak Cik Dayang untuk pelajar? Sejujurnya bila kita cerita balik mengenai pandemik yang 2 tahun ni, memang banyak perubahan yang kita kena sentiasa aware, ataupun kita sentiasa ambil berat lah pasal SOP, pasal arahan semasa. So pandemik ni memang sedikit sebanyak saya tidak nak madah lah, kosong ada nak madahnya mengganggu kita punya perkhidmatan keseluruhan. Sebab sewaktu pandemik kita pun boleh jalankan inisiatif lain. Okay, so kita ada perpustakaan digital yang pelajar boleh refer secara online. Kita juga giat jalankan book delivery service. So kita tahu sewaktu pandemik kita terhadkan pengunjung untuk datang, pengunjung fizikal untuk datang ke perpustakaan. So bila ada book delivery service ni, kita membantu memudahkan mereka untuk meminjam. So bila mereka ada tumpah ataupun nak sebuah buku tu, kita boleh tolong hantar. Oh, maksudnya kalau contoh saya sebagai student,
ingin pinjam buku waktu pandemik, maksudnya yang buku apa tadi yang macam Cik Daya cakap, yang buku library service, yang macam kita library tolong carikan buku. Boleh. Dan buku tu akan bagaimana penghantaran buku tu, maksudnya pelajar perlu melalui e-book ke, ataupun yang bagi pelajar yang ingin fizikal, macam mana pihak dari Cik Dayang hantar buku tersebut? Okay, kalau kita lihat balik, pandemik memang ada fasa-fasa. Ada fasa yang kita memang tak boleh masuk terus. Ya. Okay, waktu tu kita boleh bantu mereka untuk cari buku dan hantar. Ada fasa seterusnya kita boleh masuk, student boleh masuk tapi terhad. So situ kita boleh macam biasalah, mereka ambil buku dan dia boleh ambil buku sendirilah. Tapi kalau bercerita yang awal-awal pandemik, memang kita bantu cari dan kita hantar buku tu kepada mereka lah. Oh, maksudnya tiada cas apa-apa penghantaran lah, free lah. Oh, business. So boleh saya tahu cabaran yang dihadapi oleh Cik Dayang semasa menjadi profesional sebagai pustakawan? Bercerita sikit, mungkin saya nantilah akan datang dan jadi seperti Cik Dayang ke. Boleh, tak ada masalah. Tapi itulah, secara jujurnya saya memang jauh lah nak fikir nak menjadi pustakawan. Sebab kalau saya dah cerita sikit lah, dulu waktu degree memang saya bukan ambil course library. Macam Les memang ambil library. Kalau saya ambil record management. So environment tu dah lain. So bila saya masuk dan menjadi pustakawan, saya kena adapt and kita refresh balik lah environment untuk library ni. Tapi bagi saya tak ada masalah sebab kita masih dalam field yang sama kan. So just bagi saya sekarang cabaran utama adalah macam mana kita nak attract student untuk datang ke perpustakaan untuk menggunakan servis-servis kita. Kalau saya boleh ceritakan sedikit ya, perpustakaan telah membelanjakan banyak, okay, untuk kita punya subscribe, kita punya online database, buku-buku. So sayang, betul sih, sayang digunakan. So that's why lah kita perlu banyakkan ataupun giatkan lebih banyak inisiatif lah untuk student sentiasa fully use kita punya collection, kita punya servis lah. Tapi pada pendapat saya lah, untuk yang online resource, bahan online resource, patutnya lecturer diorang lah, pensyarah diorang juga mengambil ambil inisiatif untuk membantu library dalam menggalakkan diorang punya pelajar untuk pinjam. Kadang-kadang mungkin saya sebagai pelajar kadang-kadang kekangan masa untuk pinjam, pergi ke perpustakaan. So mungkin macam saya memang selalu online resource. Memang saya akan cari. Kalau memang tak dapat, baru saya pergi ke perpustakaan. Itu pun disebabkan saya punya course saya memang library. So saya punya pensyarah akan selalu macam mana cakap, akan selalu bagi tahu saya, pinjam bahan daripada library. Apa guna library dah beli banyak-banyak mahal tapi kamu tak pinjam. Tapi kalau Les boleh tengok, kita tak nak macam library ni hanya untuk student IM, betul tak? Betul. Kita nak semua fakulti, semua pelajar aware lah, maksudnya tahu apa online database, bukan hanya untuk student IM saja, kan? So betul lah, sebenarnya semua pihak lah, tak kira pensyarah, pustakawan, semua staff perlu sentiasa support lah untuk kita meningkatkan lagi kita punya penggunaan servis dan collection yang dekat library lah. Berkenaan dengan peraturan baru yang saya dengar berkaitan dengan perkhidmatan lokal. Kan dulu lokal daily selalunya kita akan bayar 20%. So sekarang saya tengok ada satu notis di depan kaunter tulis pendaftaran ataupun pertempahan untuk lokal sebulan. So sebulan ni dalam RM10. Macam saya pernah
on duty dekat kaunter. So kadang-kadang student tanya, tak ada lagi ke yang daily punya locker apa semua. So bila kami orang terang pasal perkhidmatan sebulan untuk locker, dia orang macam agak was-was juga untuk sebulan, sebab mungkin sebab tu penggunaan untuk sehari saja. So kami orang selalu suggest untuk pakai yang tidak berkunci, selalunya lah macam tu. Tapi diorang ada banyak a little bit confused lah pasal perkhidmatan baru yang kita laksanakan. Saya faham lah, memang kalau kita start dengan aturan baru ni memang akan banyak pertanyaan, akan banyak komplain lah daripada student. Tapi tak ada jadi masalah. Kita memang ambilkan apa-apa feedback daripada kita user untuk kita tambah baik. Maybe kita akan fikir lagi lepas ni macam mana untuk local. So buat masa ni kita memang ada sediakan lah local berkunci dan juga tidak berkunci. So tak apa, feedback ataupun komen apa-apa daripada student memang kita sentiasa ambil kira untuk kita tambah baik untuk masa datang. Okay, bagus. So berhubung dengan bilik cetakan yang memang kita ada, so agak-agaknya lah berapa bayaran yang dikenakan untuk contohnya perkhidmatan cetakan kepada student? Okey, kalau di Pita kampus Samaranama, untuk bilik cetak memang diletakkan di bahagian yang handle-nya adalah bahagian perpustakaan digital. So akan ada staff yang akan duty lah dekat kaunter, dan kita akan kenakan 10 sen untuk tagilah printing dan juga photostat. Okay. And satu mungkin ini masalah kecil mungkin lah, yang berkaitan dengan sasia rupa diri. Yang ni selalu sangat jadi perkara yang terpenting, isu yang sangat mungkin bagi student ya sangat sikit je pun masalah tu. Tapi bagi kita yang untuk membentuk mereka untuk mengeluarkan sasia rupa diri yang bagus sebagai student, mungkin pandangan Cik Layang untuk student yang ada bermasalah dengan sasia rupa diri. Macam sekarang kan kita ikut modern Korea gitu, dia pakai ala Korea buku. Macam saya ni biasalah, biasa. Saya tak dapat jadi macam hipster punya budak. Saya biasa je. So apa pandangan Cik Layang berkaitan dengan sasia rupa diri? Mungkin Cik Layang pernah tegur student dari segi pakaian ataupun apa-apa yang pengalaman yang Cik Layang pernah. Kalau tanya pendapat saya, bagi saya tak salah kalau dia nak ikut hipster ke K-pop lah apalah. Tak, saya pun tak tahu, saya bukan. Okay, sebab yang penting kena ikutlah yang sasia berdiri yang telah ditetapkan oleh UNEM. Okay, kalau dia nak bergaya boleh di luar kan. Sebab bagi saya, bila kita dah biasakan student kita tegur sasia berdiri betul, so nanti mereka akan terbiasa. So bila mereka dah pergi ke luar ke bidang pekerjaan, so mereka dah terbiasa dengan penampilannya kemas kan, betul tak? So bagi saya sangat penting lah. So itu ada juga bila kita sebuah penampilan ni, itu adalah first impression orang. And itu juga sangat sensitif lah bila berkaitan dengan penampilan. Bila kita tegur sikit je pun selalunya macam tu lah. And then kita sebagai pustakawan ataupun sebagai orang yang staff yang berkhidmat dekat pustakawan ni pun macam sangat macam mana cakap, sangat macam susah sikit lah nak tegur diorang, sebab diorang akan fikir alah staff je pun, bukannya PB bukan PB orang yang turun sikit je pun, apa masalah. Selalunya diorang fikir macam tu. Tapi sebenarnya sasia rupa diri tu adalah image. Contohlah kita sebagai
student UiTM. And yang kawan saya sebagai student Unima contoh. And bila saya keluar, saya berpakaian hipster, mesti cakap, oh ni budak UiTM lah, ni budak UiTM lah. Selalu macam tu kan, image yang membawa kita, okay ni budak UiTM. Oh, So kita tak nak tanggapan tu lah dekat luar. So yang buruk nanti image UiTM. Kita nak image yang maksudnya tanggapan yang bagus lah, kan? Selalu yang macam tu. Tapi dia orang fikir, alah diorang ni busybody lah, macam tu. Selalu Sebab kalau yelah, bila kita dah nak pergi, contohlah kita dah nak pergi zaman nak interview, so kita dah terbiasa dengan penampilan yang kemas. So macam itu adalah kita bawa nama baik UiTM. So penampilan sangat penting lah bagi kami. Si kisahlah, so para pelajar kena ambil lah teguran. Jangan anggap kami untuk macam suka-suka je nak tegur. Terus yang untuk kebaikan sebenarnya. And then berkaitan dengan bilik 24 jam, saya juga pernah ditanya oleh seorang pelajar berkaitan dengan bilik 24 jam. Dia tanya bagaimana, adakah bilik 24 jam ni masih digunakan ataupun dia perlu ditempa, ataupun berkaitan dengan event ke. Kan dulu bilik 24 jam ini boleh dipakai oleh student, tapi sekarang kan dia ditutup and yang khas untuk event. Mungkin Cik Daya boleh terangkanlah sedikit kepada student apa apa tu Cik? Perkhidmatan bilik 24 jam tu sebenarnya untuk apa? Okey, kalau sebelum ni memang bilik 24 jam tu memang kita beri akses lah untuk student, maksudnya tapi buat masa sekarang kita masih holdkan bilik itu sebagai holding room. So maksudnya bilik itu akan digunakan untuk setiap event ataupun program yang dijalankan bukan hanya di library, untuk kegunaan seluruh UiTM lah. So buat masa ni kita masih tutup untuk para pelajar, tapi kita akan fikir balik, macam saya beritahu tadi, apa sahaja komen, feedback memang kita akan tengok balik dan kita akan discuss balik lah lepas ni. Okay, terima kasih Cik Dayang. Sorry, ni je segmen kita. Dan terima kasih kerana dah meluangkan masa bersama saya hari ini untuk podcast yang pertama. So kalau ada lagi mungkin kami akan jemput Cik Dayang lagi untuk episod-episod seterusnya. Okay, terima kasih kepada pendengar. Jika anda suka akan Pita Podcast untuk episod hari ini, sila like dan share dan subscribe. Okay, kita jumpa di episod yang akan datang. Bye.